Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina abwaaba fadlik wanshur alaina khazaini rahmatik. Allahumma aftah alaina abwaaba fadlik wanshur alaina khazaini rahmatik. Allahumma aftah alaina abwaaba fadlik wanshur alaina khazaini rahmatik. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita boleh meneruskan pengajian berbanding pada sesi yang lalu kita berselang seminggu. Hari ini kita berselang cuma satu hari. Memang di musim PKP kita merancang sebegitu cara pengajiannya. Jadi alhamdulillah pada malam ini kita alhamdulillah diizin oleh Allah untuk adakan kelas kita sekali lagi. Sebenarnya penumpuan kita adalah untuk menghabiskan secepat yang mungkin kitab penawar bagi hati kita ini, kitab ilmu asas tasawuf ni. Jadi walaupun kita nak cepat habis, nak darah habis kitab kita ni, kita juga nak amal kita pada ilmu-ilmu yang telah pun kita pelajari daripada kitab penawar bagi hati yang merupakan ilmu asas tasawuf yang menjadi silibus sukatan pengajian di pondok-pondok ni. Jadi kita harap pondok yang merupakan sebagai pusat pengajian yang tertua di negara kita Malaysia, bahkan di Nusantara kita, maka semestinya lah cara yang mereka susun ini lebih praktikal, lebih sempurna berbanding kita yang tercari-cari. Bahkan telah terbukti keberkesanan dan keberkatannya, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah, marilah kita melihat kepada kitab kita di muka surat 38. Malam ni nak bicarakan bab dengki kepada kita pada malam ni. Jadi insyaAllah tuan-tuan, bagi yang ada naskah Jawi lah, pada muka surat 38. Bagi muka surat yang naskah Rumi, kita kena cek tengok muka surat berapa, tak pasti. Kalau ada yang boleh komen di Facebook untuk Rumi, muka surat apa? Google Meet belum buka audio dia. Ada buka audio buka tekan audio, tekan kat skrin tu. Tekan skrin, nampak? Buka audio. Okey. Okey, clear ke Google Meet? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok lah naskah. Ada komen dekat situ. Naskah Rumi muka surat apa? Tak ada. Okay, tak apalah. Kalau ada komen jadi di apa Facebook 97. Muka surat 97 naskah Rumi. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang baru masuk, dalam grup kita dah bagi dah link Google Meet, link video yang sedang kita live sekarang ni. Jadi boleh ikuti lah. Boleh ikuti insyaAllah. Tapi kamera kena naik sikit ke mana? Okey, clear.
Okey. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa kita melengahkan masa, kita terus kepada pengajian kita. Berkata Tuan Musannif, Tuan pengarang bagi ini kitab Penawar Bagi Hati. Siapa nama pengarang kitab kita? Iaitulah Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Dia kata apa? Bermula dengki itu, bukan. Bab yang keempat pada menyatakan dengki, pada nak menerangkan tentang dengki kepada kita. Nak cerita pasal dengki kat kita malam ni. Nak habaq pasal dengki dekat kita malam ni. Tu. Jadi dengki ni lagu mana, apa dia dengki yang dibenarkan lagu mana, lagi dia cerita. Berkata Tuan Musannif dan pengarang lagi, bermula dengki itu, iaitu maknanya tu, mencita-cita oleh hati seorang lah akan hilang nikmat daripada orang yang lain. Sama ada nikmat dunia. Nikmat dunia ni yang boleh mudah kita nampak, kaya, kekayaan, pangkat, kadang darjat, kedudukan, atau segi dunia. Kadang adik-beradik pun tengok dapat kasih daripada ayah lebih pun dia berasa sakit hati juga. Lagi lagu tu jadi dengki. Atau nikmat agama. Nikmat agama ni selalunya dari segi ilmu yang kita nampak. Kata Al-Allamah Syekh Muhammad Nuruddin Marmu' Al-Banjari Al-Makki, penyakit yang paling laris dijual oleh yang paling laku lah, dibeli oleh para alim ulama, yang dijual oleh syaitan ni, penyakit hasad, dengki sama-sama ahli ilmu. Jadi kita kena elak bila orang alim sebut macam tu, kita kena elak berjaga dalam soal ni. Jangan doa seiri hati, duduk sama-sama kita ahli ilmu, kena pakat-pakat kerjasama, kena pakat-pakat kita ni tolong-menolong. Tambah musim-musim ni tak sah duk berjatuh hang aku. Jangan ada dalam soal tu. Kita belajar agama sebenar sekali bukan atas title agama kita, tetapi atas title bukan atas title diri kita, tapi atas title agama kita. Belajar agama ni, siapa yang tak belajar, wajib dia kena belajar. Siapa yang dah belajar, dah tahu, wajib dia kena ajak. Lagu tu macam dah malam ni dah mengaji dah belajar dah. Ni hak duk cerita malam ni, hak belajar dah, hak tak belajar tak boleh cerita. Guru pun tak amanahkan suruh cerita. Duk mengaji selama ni dah, mengaji lama dah, guru kata mengajak lah pula. Mengajak hak mana belajar. Hak tak mengajak jangan duk ajak. Tu. Tak lagu tu. Jadi makna dengki tu, kita cita-cita untuk hilangkan nikmat daripada orang lain. Tu makna dengki. Sama ada daripada nikmat dunia seperti misal yang kita sebut tadi, ataupun nikmat daripada bangsa agama. Atau lagi mencita-cita akan turun bala atasnya seorang. Had ni. Dia bercita-cita atas orang yang dia hasad tu, had dia dengki tadi tu, moga orang tu kena bala. Jadi lagu tu. Dan iaitu hak ni nak cerita hukum lah pula. Dan iaitu hukumnya hukum hasad, haram lagi dosa besar, bahkan adalah ia hasad tu satu penyakit yang besar daripada segala penyakit hati. Lagu tu. Sebab itu dah daripada surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab min syarri naffatsati fil 'uqad min syarri hasidin idza hasad. Tu. Wa min syarri hasidin idza hasad. Hasad tu bahaya dah.
dia pi kepada idza hasad, nak menzahirkan kebencian. Dia benci dalam hati, jadi dosa besar lah. Dia nak menerbitkan kebencian itu, dia berasa suka cita dengan seseorang tu kena bala. Ni masalah. Masalah. Jadi lagu tu. Sebab sampai Nabi dalam surah tu juga bagaimana menceritakan bahawa Nabi SAW sendiri kena disihir dengan ongkat dengan simpul-simpulan benang-benang. Itu surah tu habaq. Jadi cerita sihir, cerita benci, hasad ni bukan cerita baru lah, zaman Nabi pun ada dah. Jadi zaman kita ni sama telah lagi lah. Nabi pun kena, kita bukan Nabi. Kan? Jadi tak pelik lah. Tak pelik. Benda kekah lagu ni tak pelik. Yang peliknya kalau kita terbabit sama. Itu pelik. Itu pelik. Sebab apa? Sebab kita duk tahu dah hukum dia dosa besar, haram. Tapi kita duk terbabit, duk terheret sekali. Jadi pelik tu. Dalam keadaan tahu dah kata lubang, parit, duk gagah terbiang kat api. Terjun dalam lubang dalam parit. Aduh sakit. Duk aduh apa dah tahu dah memang terjun nak boleh sakit. Ini macam ni. Duk terbabit dengan benda-benda hasad ni. Dah tahu dah tak boleh sakit di akhirat nanti. Duk terbiang apa? Tapi nak gagah juga. Jadi lagu tu lah misalnya. Wal'ayazubillah. Mohon Allah beri perlindungan kepada kita. Yang ni juga yang selalu kita sebut. Orang Melayu ni dia pakai dua-dua. Dengki ni bahasa Melayu. Hasad ni daripada perkataan Arab. Tapi Melayu pakai dua-dua. Hasad, dengki. Maka hasad dengan dengki ni bila gabung tu yang sakan orang Melayu ni bila soal dengki ni. Sampai setara tu. Habis. Jadi haram lagi dosa besar. Bahkan adalah ia satu penyakit. Adalah ia dengki, hasad ni satu penyakit besar daripada segala penyakit. Kira penyakit dia ni penyakit besar duduk dalam hati. Kalau ada hasad ni, dalam banyak-banyak penyakit yang kita cerita, penyakit hasad ni adalah penyakit yang besar. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun bersabda. Sebelum tu, hak kata mencita-cita akan turun bala atasnya atas seorang tadi ni, Nabi pun pernah berdoa supaya dia dijauhkan daripada syamasatil a'dad, mencita-cita saudara kena bala. Tu. Kita seronok seorang-seorang tu kena bala. Bila kita seronok seorang-seorang tu kena bala ni, Nabi tak mau juga dengan bersikap sedemikian. Musuh kita kena bala, kita duk doa. Ada 2-3 hari ni bila tengok tok guru kena bala, kena sakit, dia kata makan gaji haram lah dan sebagainya. Janganlah begitu. Kalaupun kita benci sekalipun, kita mendoakan sesuatu yang tak elok kepada dia. Doakan kesembuhan. Baik. Lalu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis rawahu Abu Daud an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Arti daripada hadis Nabi ini, Nabi sebut artinya dengki itu memakan ia dengki akan segala kebajikan. Seperti memakan oleh api akan kayu api. Jadi lagu tu. Dengki ni dia makan segala kebajikan. Macam mana makannya oleh memakan akan kebajikan tu oleh api, akan kayu api. Ini misal. Kayu api duk makan sikit, lama-lama tak ada apa. Lalu Tuan Musannif kata dikehendaki dengan memakan di sini membinasakan. Amalan kita duk sikit. Semayang tak biasa tinggal, puasa tak biasa tinggal, sedekah ni jangan cerita merata reti sedekah.
Infak ni merata dah. Baca Quran tak pernah tinggal, zikir tak pernah tinggal, semayang awal waktu sedia. Tapi ada perangai hasad dengki, dia duk makan sikit, 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 habis tak ada apa. Tak ada apa. Akhirat tanya, ya Allah, mana amalku? Tak ada, hang muflis. Di akhirat hang diisytiharkan muflis. Sebab apa? Sebab duk berhasad dengki ketika di dunia dulu. Tak apa. Habis itu. Lagi ada hadis lagi disebutkan. La tahasadu wa la taqata'u wa la tabaghudu. Wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Tu tak nampak apa tu. Ikhwana. Ikhwana maksud apa, tulis situ. Kita tengok ikhwaka ke, bukan ka tu huruf na. Ikhwana. Tulis bagi elok. So kita nak baca balik. Ni ilmu fardu ain. Tulisan pun tulisan kita, bahasa pun lebih kurang bahasa kita. Takkan kita tak faham. Tiba-tiba kita baca, tak faham. Lagu mana boleh tak faham? Jadi kita tak tulis, tulis kan. Dah ayat tu lagu mana nampak tak faham, kita tulis nota sikit tapi apa dia maksud dia. Lama kita boleh baca lah. Itu bukannya susah. Ilmu hak kita belajar ni bila dah kita tahu, kita ajak pula. Tambah-tambah kita ni suami, ayah, ajak pula kepada anak bini kita. Bini-bini hak duk mengaji pula, ajak laki lagi sekali mengaji. Ni ilmu ni wajib kata. Bukan semayang je wajib. Ngaji fardu ain, ilmu asas tasawuf ni pun wajib juga. Sama macam wajib puasa hak nak main tak apa hari dah ni. Sebagaimana wajibnya puasa, wajib juga belajar ilmu tasawuf ni. Tu nak puasa tak ada lagi ilmu bab puasa. Lagu mana pula rengke banyaklah pula cemuh-cemuh tak mau mengaji mudah habis. Tak gaduh duk buat apa. Menang ke iblis setan juga. Nah, jadi kita kena jaga tu. Baik. Hadis Nabi sebut la tahasadu wa la taqata'u wa la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Artinya jangan dengki setengah kamu. Siapa kamu tu? Kita lah orang-orang ini akan setengah. Yakni janganlah kita ni berdengki sesama kita. Dan jangan memutuskan rahim, hubungan silaturahim. Setengah kamu akan setengah. Jangan kita duk putuslah silaturahim di antara kita. Ada satu mafhum hadis Nabi sebut. Nabi sebut apa? Orang siapa menghubungkan silaturahim, Allah akan memanjangkan umur dia. Allah akan menambahkan rezeki dia. Ini dua ni dapat. Barang siapa menghubung silaturahim, Allah akan memanjangkan umur dia. Dan Allah akan menambahkan rezeki dia, memurahkan rezeki dia. Tu lagu tu. Nabi sebut ni. Carilah hadis tu. Jadi nak abang kata kepada kita, kalau menghubungkan silaturahim dapat nikmat, panjang umur, murah rezeki. Kalau putus silaturahim agak-agak boleh apa? Dapat habuan juga. Sebagaimana besarnya dapat nikmat sedemikian bila menghubungkan silaturahim, memutuskan silaturahim juga dapat bala yang besar. Dan jangan marah setengah kamu akan setengah. Marah di sini marah yang tidak berkenan dengan syarak lah. Tidak berkenaan dengan syarak. Dan jangan membelakangkan setengah kamu akan setengah daripada ketika berjumpa. Yang ni dia tengok tu dia berpaling, tak mau cakap. Jangan. Maksud di situ kita tulis bagi elok, kau tak faham. Dan jangan membelakangkan setengah kamu akan setengah pada ketika berjumpa. Ini dia berpaling, dia tak mau nak tengok. Dia tak mau bercakap, tak mau bersembah. Jangan. Nabi marah. Dan hendaklah kamu bersaudara, hai sekalian hamba Allah. Saudaralah, awak jadi lagu tu. Ingat kita tak bercakap 3 hari apa ni. Semua amal kita tak Allah tak terima kalau kita tak bercakap dengan saudara kita dengan tanpa sebab lah. Duk jauh tak apa. Ni kelai tak bercakap selama 3 hari dengan saudara kita,
Allah tidak menerima amal kita. Dan hendaklah kamu bersaudara hai sekalian hamba Allah. Bersaudaralah kita. Dan bersabda ia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda lagi, tak sabda dah. Nabi sabda apa? Dabba ilaikum da'ul umami qablakum al-hasadu wal baghdha. Artinya berjalan kepada kamu. Berjalan ni dengan maksud melarat ataupun menyingkir. Berjalan kepada kamu penyakit segala umat yang dahulu daripada kamu. Dengki dan sangat benci. Penyakit dengki, hasad. Penyakit umat dulu-dulu. Dan sangat benci. Terbit daripada dengki, dia mari benci. Lalu dihuraikan dikehendaki dengan berjalan di sini melarat dan berjangkit. Dua berjangkit mari ke kita pula. Kita tengok Habil, Qabil. Bagaimana Habil terbunuh hasil daripada Qabil yang dengki kepada saudara dia Habil. Asbab dia macam-macam alasan, dia kata dia dengki, dia benci kepada Habil. Pertama pasal korban dia tak diterima. Api dari langit turun ambil hasil ikhlas korban Habil. Yang Qabil Allah tak terima. Lalu apa? Apa lagi? Dia pun bagi alasan kata lagi benci ni sebab saudara kandung dia kahwin dengan Habil. Lalu dibunuhnya Habil sebab benci. Itulah yang berlaku. Hasil daripada benci. Dan penyakit itu berjangkit mari pula kepada kita umat-umat yang terkemudian. Dia mari pula kepada kita. Dan bermula sebab bagi dengki, bagi hasad itu ada kalanya takabur. Dia jadi benci sebab dia rasa dia besar diri, orang tak boleh potong dia. Angin dia tinggi. Maka dia rasa dia besar diri. Orang tanya muka surat 39. Nasrah Jawi 39. Ada baru masuk komen. Rumi 97. Hak Jawi muka surat 39. Lagu tu. Dan bermula sebab bagi dengki hasad itu ada kalanya takabur. Dia tak boleh tengok orang lebih daripada dia. Dia membesarkan diri dia. Dia rasa angin dia tinggi. Ni yang masalah. Sebab tu takabur ni pun bahaya juga. Dia berkait rapat juga dengan hasad. Dan ada kalanya berseteru, ada kalanya punca dengki tu dia akan jadi kepada bermusuh. Jadi bermusuh dengan sebab dia dengki apa, dia jadi tak mau nak kawan. Dia tak boleh tengok orang lebih. Akhir dengan sebab dengki tu dia tak mau kawan, dia akhir bermusuh, berseteru. Dan ada kalanya keji nafsu, yakni dengan sebab nafsu ammarah, passion duk bela nafsu ammarah, nafsu keji dia. Sebab tu nafsu kita ni nak kena bertingkat. Kena bertingkat sampailah naik kepada maqam nafsu yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak mau dah duduk pada maqam nafsu ammarah, tak mau. Kerana kikir ia dengan nikmat Allah taala atas hambanya dengan ketiadaan tujuan yang baik.
kerana bakhil kedekut ia dengan nikmat Allah Ta'ala atas hambanya dengan ketiadaan tujuan yang baik. Dia duduk tak ada pasal tujuan apa-apa dengan tujuan yang tak baik. Dia duduk rasa nikmat yang Allah bagi. Nikmat tu Allah bagi. Jadi siapa dia nak rasa sakit hati dengan orang bagi ke orang lain, dengan Allah bagi kepada orang lain lebih dia tak dapat. Dia rasa sakit hati apa? Bukan kereta dia. Milik ni milik Allah. Bagi kereta besar, rumah besar, pangkat besar, bini besar. Bini besar tak masuk ke ni? Kan dia. Nah, tak kira lah apa, wang besar dan sebagainya. Maka tak sah duk rasa itu hak dia, tu hak Allah. Allah nak bagi ke siapa? Ikutlah. Dia jadi rasa bakhil, dia kedekut serupa tu hak dia pula. Tak kena cara tu. Jadi Tuan Musannif kata di sini, punca dia jadi lagu ni pasal kerana sebab apa? Sebab dia duk kikir, duk rasa kedekut, duk bakhil dengan nikmat Allah, sedangkan nikmat tu daripada Allah, bukan daripada dia. Tak. Begitulah dengan nikmat ataupun ayah kita. Kan, reta ayah kita dia nak bagi kat siapa, kalau ikut-ikut tu kita tak gaduh-gaduh lah. Dia nak bagi kat siapa, bagilah. Reta dia, melainkan reta kita, itu tak nak marah lah. Nah. Dia fikir secara logik lagu tu lah. Tambah ni, nikmat Allah. Kita duk kalut. Dia dapat nikmat Allah rezeki pada dia. Itu rezeki dia. Yang kita duk kalut tu pasal apa? Kita duk pulun, kita tak dapat. Dia pulun, dia dapat. Rezeki ni Allah bagi. Kadang-kadang tak pulun pun dapat. Kita kena, sebab tu sekali lagi disebut dengan amal yang macam mana boleh potong benda dengki ni. Perangai dengki, sifat dengki. Dan tiada haram oleh ghibtah. Lagu mana pula ghibtah? Pasal dengki. Ghibtah ni adik-beradik dia juga. Tapi tak haram. Lagu mana? Dan iaitu ghibtah bahawa engkau mencita-cita akan nikmat yang seperti nikmat orang lain dengan ketiadaan hilang nikmat itu daripadanya. Jadi dengki ni dia mencita-cita nikmat yang kawan tu dapat hilang daripada dia. Itu dengki. Ghibtah mencita-cita nikmat yang kawan tu tanpa niat nak hilangkan pun. Contoh, kereta dia tu besar. Nak kena pergi beli, nak kena dapatkan juga. Sehari dapat juga. Tak apa. Nampak kawan tu, dia ni alim ni, nak kena mengaji bisakan juga ni. Dia boleh jadi alim juga. Lagu tu tak apa. Ni nampak orang tu alim, nampak orang alim, dia pergi buat ubat, dia pergi buat santau, sihir. Wala'iyatubillah. Dia jadi tak boleh nak tengok. Ni perkara-perkara ini menyebabkan apa? Ni masuk dalam benda ni. Sebab tu disebutkan tadi bahawa hasad ni, dengki ni sebahagian daripada penyakit. Salah satu daripada penyakit adalah ia satu penyakit yang besar daripada segala penyakit hati. Itu kita kena mengaji kitab ni sebagai penawak kepada kita, hati kita, supaya jangan dia makan amal kita, akhirat tak ada apa. Jangan ingat di dunia kita boleh santau, boleh sihir orang, kita berjaya. Belum. Dunia ni boleh hidup dekat 40-50 tahun, 90 tahun. Tak boleh pergi lebih kot. No? Kalau ada pun kita bubuh pilah 150 tahun kalau ada. Nak boleh pergi lebih. Rasa sedap je kan makan nasi goreng Pattaya dengan umur 150 tahun. Boleh makan nasi Arab sedap je kan dengan umur 150 tahun. Tak apa sedap kot, tawak kot, duk kena diet tu, kena diet ni, kena jaga makan tu, jangan makan ni no. Masa kecil ni apa hak ada teradak semua sapu benda tak boleh makan, bukan tambah dalam mulut kak. Duit seling tak boleh makan buah mulut kak. PlayStation pun buah mulut kak. Padahal PlayStation buat pelekat apa-apa kot dinding kak, buat main play-doh dan sebagainya. Jadi tu mari ketua ni, mari bukan dekat tua umur 90 ke umur 150 boleh nak makan macam tu? Tak boleh dah. Makan pun kontrol dah. Tak boleh nak cerita makan sedap dah. Jadi dunia setara tu ya. Akhirat nanti hak nak jadi sehari dibalas puluh-puluh ribu tahun. 1000 tahun ada riwayat menyatakan. Mampu kita nak tahan. Larat kita nak tahan. Kuat kita nak tahan.
Sadukah kita nak tahan dengan benda hak kita buat dunia untuk seketika nak pergi sana selama-lama nak kena hempah, kena hentam di sana? Jangan. Itu bukan sebahagian daripada perkara yang kita nak dengan tujuan kita. Kalau berasa boleh mampu silakan. Ahlan wa sahlan. Dunia sah. Nak menanggung penuh akhirat. Ingat. Ni dengki paling bahayalah yang kita kena jaga sungguh-sungguh. Tu. Dan harus bahawa engkau kasih hilang nikmat daripada mereka yang minta tolong ia mereka atas mengerjakan maksiat dengan nikmat itu. Harus untuk kita bahawa engkau kasih hilang nikmat. Suka kita ni untuk hilang nikmat daripada mereka yang minta tolong ia mereka atas mengerjakan maksiat dengan nikmat itu. Atas nikmat yang dia ada diharuskan oleh syarak, kita ni rasa pada hati kita supaya hilang nikmat pada dia, sedangkan saat dia ada nikmat dia buat maksiat. Jadi harus syarak mengharuskan kepada kita untuk ada cita-cita macam tu. Yang padan lah, tak ada motor pun tak apa. Ada motor saat dia pergi beli ketum lah. Lagu tu. Biar dia tak ada apa, mudah duduk sorang-sorang tu tak apa. Ada motor tu saat lagi dia pergi balah ni. Lagu tu pula. Tu. Dengki. Kemudian tadi ghibtah. Hak ni lebih kurang macam cemburu lah. Ghirah. Tu, cemburu. Kerana bahawasanya engkau sebenarnya bukan kasih akan hilang nikmat. Sebenarnya kita bukan nak kasih akan hilang nikmat dia. Bukan kita jenis suka akan hilang nikmat dia tu, bukan. Bahkan engkau kasih, engkau suka akan hilang maksiat. Sebenarnya nak dia tu hilang daripada terbabit maksiat pada dia. Lagu tu. Bermula alamatnya bahawasanya jika meninggalkan ia seorang akan maksiat. Tanda-tanda lah. Alamat ni tanda lah. Nescaya tiada kasih, tiada suka engkau akan hilang nikmat padanya. Di bermula alamat tanda bahawasanya jika meninggalkan ia seorang akan maksiat, nescaya tiada kasih engkau akan hilang nikmatnya. Jadi nak beritahu kepada kita, bila mana kita tengok dia meninggalkan akan maksiat, jadi kita tak kasih, tak suka pun kalau kata hilang nikmat pada dia. Yang kita suka pada mudah-mudahan dia meninggalkan akan maksiat. Lagu tu. Habis. Dan ketahui olehmu bahawasanya penyakit hati seperti dengki tiada ubatnya, melainkan dengan dicampur ilmu dengan amal. Ilmu dengan amal. Ini akan jadi ubat untuk potong hasad dengki ni. Maka ada pun ilmu, maka mengetahui ia seorang akan bahawasanya dengkinya itu memberi mudarat. Maka ada pun ilmu, maka bahawa mengetahui ia akan bahawasanya dengkinya itu memberi mudarat. Dengan ada ilmu kita boleh tahu bahawa penyakit hasad dengki ni boleh mendatangkan mudarat akan dirinya sendiri. Tiada memberi mudarat ia akan mereka yang didengki ia akan mereka. Jadi dengan dengki ni, dengan ada ilmu ni, kita boleh tahu bahawa dengki ni akan memberikan mudarat kepada diri kita. Tapi dia tak bagi mudarat kepada orang lain. Walaupun kita boleh santau, boleh sihir, dia tak bagi mudarat. Akhirat nanti semua tu akan balik kepada kita. Lagu tu. Bila dengan ada ilmu kita boleh tahu bahawa ni dengki ni macam malam ni kita mengaji bab dengki. Kita boleh tahu lah dia rupanya nak buat mudarat kepada kita. Hasad kita tu. Jadi jangan duk cari pasal.
Jadi macam tu nah. Tiada memberi mudarat ia akan mereka yang didengki, bahkan pipi abang. Iklan. Nah, tadi mana? Maka ada pun ilmu, maka bahawa mengetahui ia seorang akan bahwasanya dengkinya itu memberi mudarat, memberi bahaya akan dirinya sendiri. Tiada memberi mudarat ia dengki akan mereka yang didengki ia seorang, akan dia akan mereka yang didengki itu. Tak ada bagi mudarat pun pada mereka yang didengki itu. Pada nisbah dunia ialah nampak dia kena santau, dia kena sihir, tapi di akhirat hak rugi teruk orang hak dengki tu. Orang hak kena dengki tak rugi. Alah dunia apa tu sangat dia nak sihir kan, nak santau apa tu sangat, tapi nak boleh habuan di akhirat esok. Dia dapat syurga, kita dapat neraka dengan sebab kita dengki. Lagu tu sampai dengki kat peringkat tertinggi lah, sampai santau menyantau dan sebagainya. Kan beritahu tadi dengan sebab dengki tadi mendatangkan benci. Iklan banyak. Elok. Kemudian ya. Bahkan memberi manfaat ia dengki akan dia akan mereka yang didengki. Orang had kena dengki ni seronok. Pasal apa? Duk pindah pahala kebajikan kepada dia. Jadi siapa-siapa lepas ni hak kena dengki, kena hasad dengki, kena santau, kena sihir, orang yang buat tu sebenarnya dia sedang transfer. Pay wave. Free lah. Pak masuk. Nah, bagi kat kita. Adapun bahwasanya dengki itu memberi mudarat akan orang yang dengki, maka sebab apa? Kerana membatalkan ia dengki akan pahala kebajikannya. Dia tak batal saja. Bila kita dengki hasad dengan orang, dia padam ni transfer pergi kat kawan. Hak kita dengki tu, kita benci tu. Transfer, tak ada apalah. Kita akhirat muflis. Lah, duk berasa macam ada 1 juta. Akhirat tak ada apa. La ilaha illallah. Jadi lagu tu. Jadi lagu tu. Seperti yang tersebut pada hadis yang pertama. Cerita dah hadis pertama kita baca tak saat ni. Cerita pasal apa? Dengki tu akan makan segala kebajikan seperti memakan oleh api akan kayu api. Tu cerita dah pada hadis pertama hak kita baca tak saat ni. Dikehendaki dengan memakan di sini yang ni membinasakan amal kita. Kita dengki boleh cuma ya kat kawan hak kita buat dengki, buat hasad tadi tu. Kita duk santau sihir dia tu. Boleh cuma je. Tambahan lagi mensebabkan oleh dengki itu akan murka Allah Ta'ala akan orang yang dengki itu. Di sisi Allah pula, kita dengan sebab dengki dapat murka Allah. Wala'iyadzubillah. Dapat murka Allah ni jam. Memang apa lagi kita hidup ni nak cari redha. Jadi hidup dalam murka Allah ni, buat sabar-sabi jadi tak kena. Bahkan kadang-kadang atas dunia pun Allah tunjuk dah. Kadang-kadang mati tak boleh nak mengucap, kadang mati dalam keadaan hina, kadang-kadang tu hidup jadi tak menentu. Lagu tu Allah murka. Kerana murka ia orang yang dengki akan qada Allah Ta'ala. Pasal apa Allah murka kat dia? Pasal dia duk murka, dia duduk jadi hasad dengki akan qada Allah Ta'ala, akan ketetapan Allah. Allah tetap dah lagu tu hang macam ni kehidupan hang daripada awal sampai habis. Hang macam ni kehidupan awal hang sampai habis. Jadi bila dia tak mengaji, dia tak faham hak ni. Bila dia tak faham hak ni, dia duk ada penyakit ni,
Bila ada penyakit ni, akhirnya Allah murka kepada dia. Hang duk kacau apa tugas aku, ketetapan aku, tapi ambil alih apa. Jadi aku dah murka ke hang ni. Raja buat hang takkan jadi lepas ni hang mati dalam keadaan hina wal a'yadzubillah misalnya. Jadi ini yang berlaku. Sebab tu kita kena belajar. Mudah-mudahan kehidupan kita selepas ini terbebaslah daripada benda-benda ni nah. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Kita mengaji ni tak ada lain dan tak bukan untuk membebaskan diri kita. Bukan kita mengaji ni untuk suluh orang tak. Kita katakan malam ni kita mengaji, aku jumpa. Tak betul cara dia buat tu. Jangan duk nampak orang, biar nampak kita dulu. Tahu orang tu pelan-pelan kita nasihat dia pula. Dan kikir ia kedekut ia seorang dengan nikmat Allah Ta'ala. Duk kedekut siapa? Nikmat tu nikmat Allah bagi, bukan nikmat kita. Duk bakhil siapa? Duk rasa kita punya siapa? Jangan. Lagu tu. Kalau ayat tu tak faham, tulis bagi elok bagi faham. Yang meluaskan ia Allah dia akan seorang daripada perbendaharaannya. Nikmat yang Allah simpan ni hak milik Allah atas hambanya. Allah yang maha meluaskan. Dia nak bagi lagu mana, dia bagi. Bukan hak kita. Dia buat sopa kata kita pula. Lagu mana? Hak tu masalah ni, perasan. Tak usah duk perasan sangat. Nikmat ni Allah bagi. Nikmat tubuh badan kita ni pun Allah bagi. Ni sampai tubuh badan, tahu nikmat Allah bagi. Mari tanduk ringgit, dah rasa sopa nikmat kita. Ni masalah. Semua nikmat Allah bagi. Hatta kita duk hirup nafas sekarang. Lepas tu pun nikmat Allah. Cuba kalau Allah bagi tarik saja, tak bagi lepas. Naya kita. Tu. Ini mudarat pada agamanya. Ini mana? Ini yang dia duk berasa tak redha dengan qada, dengan ketetapan Allah ni mudarat pada agama dia. Jadi dia nak bawa kepada mudarat agama dia pula. Jadi tak terima qada Allah tu, jadi bawa kepada tak beriman dengan qada dan qadar. Sedangkan rukun iman kita ada 6, salah satunya qada dan qadar. Kita kena percaya, kena beriman. Semua ni ketetapan Allah. Tak, dia tak mau nak beriman kot tu. Dia jadi lagu tu pula tu. Dia heret pergi jauh lagi. Banyak lah cengkau dia tu. Dia cekau pergi berlambak. Satu dengan kita belajar, makin kita belajar, makin kita rasa tak tahu. Makin kita belajar, makin kita rasa tak tahu. Ada pemudarat dengan dengki itu pada dunianya. Ada pemudarat dengan dengki itu pada dunianya. Lagu mana? Maka bahasanya orang yang dengki itu sentiasa ia di dalam duka cita yang berpanjangan. Nisbah akhirat tak sat cerita dah. Dia akan kena hukuman apa, bahkan pahala amalan dia semua habis licin, tak apa. Pada nisbah dunia pula, dia ni duduk dalam duka cita berpanjangan, duk rasa sakit hati. Orang jenis rasa sakit hati ni, hidup dia tak tenteram. Pergi makan tu tengok kawan tu ada sakit hati kawan tu, dia pederah balik macam tu lah. Tak ada nak makan. Tengok balik tutup tu, pom, siapa bang? Tak boleh, aku tengok muka dah sakit hati. Padahal tak saat ni step motor nak pergi makan, lepak perut. Benci kau orang. Rasa dengki dengan orang, tak boleh nak tengok ni. Bukan benda ada apa pun. Kan? Mari sebab dengki. Tu. Dia jadi kepada dia ni duka cita yang berpanjangan, tak ada pasal-pasal apa. Sebab tu jangan bagi ada sifat dengki pada diri kita. Kerana bahawasanya seterunya tiada sunyi daripada nikmat. Nisbah yang dia tak setuju dipanggil seteru lah kan. Mana-mana hak dia tak setuju angin Pergi dengan kawan tu dia tak kena angin dia. Pergi dengan kawan ni tak kena angin dia. Pergi dengan kawan tu tak kena angin. Jadi dia ni tiada sunyi daripada nikmat. Tak ada apa-apa. Orang yang hak cari pasal bermusuh ni, tak ada apa-apa. Nikmat dia ni kira dia ni selalu rasa duka cita. Sepatut kita duduk dalam nikmat, jumpa orang ni senyum, jumpa orang ni senyum, tak ada masalah apa. Orang benci kita, kita tak mahu ada hasad ni dan sebagainya. Akhirnya hidup kita akan jadi aman, sentosa, tak ada masalah. Dan kemudian kata, dan ada pembawasanya dengki itu memberi manfaat ia dengki akan seterusnya yang dengki ia akan dia. InsyaAllah kita sambung pula pada hari ni, hari Rabu.
Khamis, Jumaat pula insya-Allah. Selang sehari lagi kita akan baca pula hari Jumaat kalau tak ada apalah. Kalau tak ada apa, kalau ada apa nanti kita maklumlah insya-Allah. Tu. Baik, insya-Allah. Itu saja, kita berhenti di situ. Ada soalan? Soalan live. Tak ada. Google Meet pun tak ada. Jadi insya-Allah lah. Kalau macam tu tak ada soalan apa, kita jumpa pada hari Jumaat malam pula insya-Allah dengan komen dengan apa janji kita seperti biasa jam 9.30 ataupun 10 nanti kita maklum, kita akan bagi dalam grup. Bagi siapa-siapa yang ikuti belum lagi berada di dalam grup, boleh PM di komen di live FB ketika ada soalan Pak? Ada? Assalamualaikum Ustaz, berkaitan hadis diangkat pena daripada 3 golongan. Salah satu daripadanya ialah orang yang tidur sampai dia terjaga. Jadi adakah dosa seperti mendedahkan aurat dan tulis tulisan yang tidak baik di media sosial contohnya, juga tidak diketik ketika berlaku itu sedang tidur panjang? Oh, bukan lagu tu. Maksudnya dia tulis di media sosial tengah dia tertidur. Bukan maksudnya lepas dia tulis dia tidur. Bukan lagu tu. Maksudnya dia angkat pena. Dia angkat pena yang ni apa tak ditulis salah dan silap dia. Ketika dia tertidur, maksudnya ketika dia buat salah tu dia sedang tidur. Bukan lepas dia buat salah lepas tu dia tidur. Tak. Bukan kira lagu tu. Maksudnya dia buat salah tu ketika tertidur. Terbuka aurat ke, ataupun dia tulis di media sosial masa tu dia ngigau. Ngigau kan? Tulis. Kan? Atau terbuka aurat di tengah tidur. Terbuka aurat. Tu tak ditulis lah. Ataupun dia tidur daripada semalam balik-balik letih maghrib. Balik-balik terletih, tertidur. Maghrib tak sembahyang, isyak tak sembahyang, subuh tak sembahyang. Kan? Jadi dia tidak dicatat dengan meninggalkan sembahyang dengan sengaja, tapi qada tetap kena qada lah. Tu nak abang macam tu lah, faham, jangan salah faham pula. Wallahualam. Dah. Jumaat bukan kitab sangkai padi ya? Nasib baik peringat. Betul, Jumaat tak boleh, jangan sentuh hari tu. Kitab setangkai padi hari Jumaat, hari Sabtu dan hari Ahad jam 9.30 malam. Saya lupa tu. InsyaAllah, terima kasih peringat. Dah. Salam. Penyakit hati tiada ubatnya melainkan dicampur ilmu dengan amal soleh seperti makjun. Apa itu makjun? Dalam kitab dinyatakan di sini, dia habaq tadi kepada kita pada muka surat 39. Dia kata, ketahui olehmu bahawasanya penyakit hati seperti dengki tiada ubatnya melainkan dengan dicampur ilmu dengan amal. Misalnya seperti makjun. Makjun ni dicampur apa dia? Sebut makjun tapi tang tu dia campur madu, dia campur dengan macam-macam lah bahan-bahan herba. Jadi di situ ada macam-macam. Maka ilmu dengan amal kena satukan lagu tu. Tak boleh amal asin, ilmu asin. Lagu tu. Kena campur. Ni kita baca ni tak habis lagi. Kita akan buat sambungan pula. Jom tak baca hari Jumaat malam, belaga dengan Al-Fadhil Ustaz Zairani pula, insya-Allah. Jadi makjun di situ maksudnya amal dan ilmu mesti disebatikan. Tak boleh tak campur. Makjun macam tu, campur, akhirnya makan jadi ubat. Ni pun nak boleh jadi ubat kepada penyakit dengki ni, ilmu dengan amal disatukan. Wallahu a'lam. Adakah solat tidak khusyuk tidak diterima Tuhan? Solat tidak khusyuk tidak diterima Tuhan. Pahala dia berkurangan. Pahala dia berkurangan sembahyang yang tidak khusyuk kalau tak silap ingat. Pahala berkurangan. Ataupun nanti kita sembahyang, misalnya lagu ni, kita sembahyang kita, alhamdulillah selesai dah. Selesai dah sembahyang kita, Allah tak tanya dah. Sembahyang ke tak itu? Tak tanya dah. Tapi bila cek di akhirat nanti serupa tu tak? Loh, tak ada apa. Sebab sembahyang kita tidak khusyuk. Maka kelebihan di sini ada pada sembahyang berjamaah.
Semayang berjemaah ni kita boleh menampung sesama kita. Ada khusyuk tak khusyuk, sabar sikit boleh menampung. Tu lebih tentu pula berbanding dengan semayang seorang. Wallahu alam, jawapan seringkah itu. Ustaz, adakah dengki ni termasuk juga dengan dengki terhadap orang non-Muslim? Dengki ni termasuk dengan dengki orang non-Muslim. Orang kafir. Dengki orang kafir. Orang kafir. Maksudnya, Ustaz, adakah dengki ni termasuk juga dengan dengki terhadap orang kafir? Mana kita dengki dengan orang kafir? Dengki dengan orang kafir. Kafir pun dia ada juga dibahagikan kepada dua, harbi dengan zimmi. Zimmi ni banyak turun Islam, harbi banyak duduk lawan Islam. Kan? Kalau harbi ni boleh kira lah. Tapi kalau zimmi ni kita kena tengok lah, kan? Sebab dia ni banyak duduk turun Islam. Jadi Nabi pun banyak peringatkan kita tentang zimmi ni. Jadi samalah kalau kita nak cerita pasal dengki dengan zimmi, nak kena tengok juga sebab dia pun sebab banyak duk tolong Islam, maka nak kena depa ni cara mana kita layan orang Islam, macam tu cara kita kena layan depa. Lebih. Okay lah. InsyaAllah setakat itu saja. InsyaAllah kita akan maklumkan semula pertemuan kita untuk seterusnya bab dengki bahagian kedua insyaAllah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah.